Ya, Pusat Ekonomi Digital itu juga banyak berlangsung dan juga terkait dengan PKS. Sudah pasti pendigitalan itu memberikan manfaat dan juga impak kepada PKS. Ya. Dalam bajet 2022, 322.1 bilion diperuntukkan dan di sebahagiannya 14.2 itu ialah untuk PKS sebenarnya. Jadi bagaimana dana yang diperuntukkan untuk PKS ini khususnya boleh membantu mereka dalam pendigitalan ini dan juga untuk membangkitkan semula PKS yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Okey, untuk itu kita bersama dengan Cikgu Izzat Johari juga merupakan ikon BMF Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik Tuan, ini satu gambaran yang cukup menarik untuk kita lihat hasil aspirasi yang dianjurkan dan juga diajukan dalam bajet 2022 ini melihatkan kepada penumpuan juga turut diberikan kepada PKS. Dan ada beberapa perkara yang diberikan antaranya insentif-insentif kepada PKS, malah insentif-insentif untuk pinjaman-pinjaman kepada mikro dan juga PKS. Hasil daripada gambaran kepada bajet 2022 ini, apakah ia sebenarnya memanfaatkan PKS secara total dan juga secara keseluruhannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ismail dengan Syafiqah. Pertama sekali kita nak lihat tentang bagaimana PKS tu nak mulakan balik dunia perniagaan dia sendiri ataupun perusahaan dia. Contoh kita tahu PKS ni ada beberapa sektor lah, antaranya ialah pembuatan, perkhidmatan dan juga pertanian asas. Ini yang paling besar lah dalam Malaysia. Tapi dalam nak mulakan balik perniagaan selepas pandemik COVID ni ataupun kita panggil bencana alam lah, bencana wabak ni, memang kita perlukan inisiatif-inisiatif yang sangat baiklah. Sebagai contoh, ada pembentangan bajet 2021 untuk 2022 berkaitan dengan pinjaman mikro oleh tekun sebanyak 10,000 tanpa faedah. Dan moratorium selama 12 bulan. Ini antara satu inisiatif yang sangat baik untuk PKS memulakan balik perniagaan mereka, memulakan balik perusahaan mereka. Dan inisiatif-inisiatif ini memang diperlukan sangatlah dalam keadaan kita kata baru nak membina balik, baru nak bermula balik. Sebagai contoh, ada perniagaan yang dah tutup selama 2 tahun, tak tahan, 3 kali PKP. Memang ada yang dah bungkus terus dan ada yang dah beralih arah kepada industri yang lain. Jadi benda-benda macam ni perlu diberi perhatian yang khusus, dan dana yang diperuntukkan tu sememangnya kita harap dia sampai terus. Tidak perlu tapisan yang begitu rumit, perlukan satu kita panggil kelayakan yang orang kata terlalu drastik, sebab ada syarat-syarat yang digunakan sebelum COVID-19. Dia syarat tu memang ketat. Tapi dalam keadaan sekarang ni, lepas bencana, kita harap kerajaan longgarkan sedikit. Sebagai contoh, kalau ada grant-grant yang sepatutnya dalam isu kita nak kata pendigitalan sekarang ni kan, semua perniagaan, semua bisnes akan menghala ke pendigitalan. Jadi bagaimana kerajaan nak salurkan dana tersebut supaya pengkhususan kepada pendigitalan ini pun penting. Kita nak cakap tentang periklanan, contoh dulu kita tengok TV online lah. Sekarang kita semua dah ada internet, kita dah ada media sosial yang mana diorang ni kena beralih arah mengikut peredaran masa. Dan apakah peruntukan khusus yang perlu diberikan, ini kerajaan kena betul-betul meneliti dengan tepat lah. Okey, mengambil daripada apa yang Tuan sebutkan tadi, kalau kita boleh lihat permasalahan di sini adalah dari segi dokumentasinya. Birokrasi dan meritokrasi tak boleh lari daripada itu. Jadi bagaimana Tuan melihat kepada situasi ini sebenarnya membebankan lagi PKS? Saya yakin kerajaan Malaysia sekarang ni bukanlah kata kita nak kata mereka ni terlalu ketat. Contohnya, kalau dulu itu syarat-syarat lah. Kan? Kita tak nak juga ada agensi kita macam SME ataupun tekun bagi pinjaman, akhirnya orang tak bayar. Ini pun jadi isu juga kepada orang yang lain. Jadi kita nak pastikan PKS kita ni diberi peluang yang baik, yang sesuai dengan keadaan semasa. Mana kalau dulu perlukan syarat 300,000 perniagaan sepanjang tahun, kali ini mungkin kurang. Ataupun mana ada 300,000 2 tahun ni. Memang tak ada. Sebagai contoh, ada syarikat ataupun ada produk-produk PKS, contoh saya boleh sebut rempah kari di utara. Dan dulu dia popular kat utara saja. Lepas COVID-19 susah. Dia nak bergerak, nak apa, sekadar utara. Dan kalau contohnya rempah kari tersebut, rempah kari capur lah, dia memang perlukan bantuan daripada kerajaan untuk dipasarkan seluruh Malaysia. Kenapa perlu di utara saja? Jadi pendigitalan syarikat tersebut ataupun produk tersebut mesti meluas. Mana pengkhususan bantuan tersebut mesti diberikan kepada syarikat-syarikat macam inilah ataupun PKS macam ni. Antaranya lagi, contohnya kicap, ada kita tengok packaging dia. Kalau dulu kita tengok terlalu kepada kaca,
Memang betul kita pasal recycle apa semua, tapi mungkin inovasi yang berlaku pada produk PKS ni perlu dibantu juga oleh kerajaan. Dia gunakan botol yang boleh dikitas semula plastik. Mana plastik ni kalau jatuh pun kita tak risau, tapi boleh dikitas semula. Ini inovasi PKS yang buat dalam tempoh COVID-19 ataupun sebelum ni. Ini yang perlu diberi bantuan ataupun diberi perhatian oleh pihak kerajaan, dan juga semestinya lah dalam pemasaran mereka lah. Dulu manual, diorang pergi turun padang, pergi kampung ke kampung. Sekarang ni kena guna online. Kan? Banyak, dan orang lama ni nak bagi tahu Ismail dengan Syafiqah, orang lama diorang susah ataupun mengambil masa-masa yang lama untuk pergi ke digital. Okey, jadi proses tu lama. Proses tu lama. Jadi kerajaan kena sediakan, mana peruntukan yang diberikan tersebut mesti ada ikut proses yang baik, yang ikut semasa, keadaan semasa. Macam tadilah menjawab soalan tadi, dia kena ada kelonggaran yang khusus untuk PKS masa sekarang ni. Okey, tempoh masa untuk berasimilasi, bertransformasi. Betul. Ya, untuk kita kembali melihatkan kepada tajuk perbincangan kita dalam bajet 2022, pulih kembali PKS. Ya, kalau disebutkan tadi adalah untuk kita meletakkan barangan itu boleh dipasarkan bukan saja hanya setempat, tetapi juga di serantau ataupun di peringkat global ataupun mungkin lebih luas lagi. Betul. Persoalan-persoalan yang penting adalah tentang isu pendigitalan ini. Sedia maklum dalam bajet 2022 tumpuan juga diberikan kepada aspek jendela ataupun jalinan digital negara. Betul. Aspek digital ini penting kerana kalau kita melihat pandemik COVID-19 merupakan penguji ataupun ujian kepada perniagaan-perniagaan kecil dan sederhana. Jadi bagaimana perihal tentang cabaran yang telah dilalui ini memberikan peringatan supaya kita boleh sentiasa hybrid ataupun berasimilasi dengan pendigitalan ini, tuan? Kalau ikutkan senario sekarang ni, mana kalau kita kata dulu kita gunakan secara manual ataupun secara offline, kita perniagaan kita sekarang dah beralih kepada digital ataupun online. Jadi benda saya tak tahulah kalau lepas ni ada benda lain pula kan. Macam apa, Facebook dah lancarkan semua beli online kan, makan minum air pun semua minum angin je kan, tak rasa apa-apa kan, rasa macam ada makan tapi tak ada makan. Ada restoran dah pakai AR dah. Itu agak ke depan lah. Tapi kita cerita yang peralihan daripada yang lama pergi ke pendigitalan ini, pengkhususan ini memang sangat penting. Sebab apa? Kalau dulu kita nak jual di kedai, sekarang dah ada kedai online. Ya, kedai online ni pun sebenarnya kalau kita buat kira-kira balik, kita sebagai pengguna ni, kita nak beli barang pun kita nak pergi kedai, nak kena parking, and then kena menjerit pula parking lari orang apa semua. Kalau beli ke kedai online, maknanya ia adalah satu inovasi yang memang rakyat dah mula memerlukan dan jadi perkara asas. Jadi pengkhususan tersebut, kerajaan kena main peranan yang penting lah. Dari segi latihan, dari segi memberi ruang dan mereka untuk bagaimana nak mendigitalkan perniagaan mereka. Kalau sebagai produk contohnya, diorang kata tadi dekat utara saja, nak bawa pergi keluar, okey, kos sekarang ni tengah lepas COVID ni susah. Jadi kena gunakan sistem platform-platform yang ada. Contoh di bawah SME Corp, mereka ada sediakan warung bazar atau warungku. Ini memang khusus untuk mendigitalkan semua produk IKS yang ada. Jadi gunakan platform yang sedia ada. SME dah bantu, lepas tu Mara, and then Tekun, AIM, Amanat Ihtiar. Ini mereka dah beralih dan mereka membantu sebenarnya. Cuma saya harap sangat kerajaan Malaysia memberi peluang kepada PKS ini untuk mereka diberi pertimbangan, kemudahan untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut yang dibentangkan. Sebab saya takut nanti kalau kerajaan bentang bagus, bajet yang sedia itu insya-Allah kita rasa boleh membangkitkan semula ekonomi dalam PKS, tapi dia punya kelulusan kelayakan tu kalau boleh dipertimbangkan, diberi pengurangan, and then diberi penekanan kepada pendigitalan tadi. Sebab pendigitalan tak lari daripada pemasaran. Bagaimana nak allocate satu bajet pemasaran digital kepada PKS ni. Ini sangat penting. Kita jangan ingat Facebook ke media sosial free semua perlukan kos. Jadi kos tersebut perlu diberikan dengan tepat, dengan betul. Jangan nanti Kang ada PKS yang ambil tak apalah online lah, dia ambil bajet tersebut dia buat benda lain. Itu pun kita risau juga. Tapi kita harap kerajaan sediakan peruntukan termasuk dengan latihan ataupun input-input yang penting. Mana betapa pentingnya media sosial ataupun digital ni supaya PKS ni dapat beralih secara tidak langsung. Yang offline tetap jalan, yang online pun tetap jalan. Ini benda yang sangat penting lah.
Okey, kita berlaku sedikit adil kalau kita melihat kepada situasi ekonomi sekarang dengan fiskal negara kita yang tidak menentu ini, masih lagi di bawah paras rendah ini sebenarnya. Tapi kerajaan masih lagi mampu untuk memberikan bantuan khususnya kepada PKS. Peluang ada, ruang dan juga bantuan itu ada. Tetapi sekarang ini PKS tidak mengambil ruang pada Blue Ocean. Kerana ramai PKS sekarang masih lagi tertumpu kepada kawasan Red Ocean. Balik-balik makanan, kosmetik, baju. Makanan, kosmetik, baju. Pusing itu je. Tetapi tidak nampak mereka beralih kepada peladangan, perikanan, pertanian. Bagaimana? Betul. Ini yang macam kita katalah dalam sektor pertanian asas. Peladangan tadi, pertanian. Kita nak bagi tahu bahawa PKS ni dia dah ada senario yang berbeza. Berbanding dulu, saya bersetuju dengan Syafiqah kata, asyik makanan, and then kosmetik, pakaian. Dia berlegar kat situ. Dia tidak berkembang. Tetapi dalam sektor makanan tersebut, dah ada mula usaha-usaha. Ini yang kerajaan kena beri tumpuan. Pergi kepada peladangan. Sebagai contoh, burger. Banyak pengusaha-pengusaha burger Muslim dah banyak, dah ada kan. IKS, kita panggil Bumi Putra. Jadi, bantuan untuk sediakan daging tu sebut. Takkan kita nak import lagi. Kita usahakan dari dalam. Tapi benda ni perlu ada kita panggil penumpuan lah. Tidak boleh sewenang-wenang je. Sebab ada juga nak bagi tahu juga kepada Ismail dengan Syafiqah, ada orang yang sebelum ni bidang lain, dia terjun dalam bidang perniagaan, dalam industri apa semua. Jadi bukan bidang yang sebenar yang dia ceburi. Jadi orang-orang yang ambil kesempatan ni pun kita perlu atasi lah. Kerajaan pun that's why dia kena lebih tegas dalam memberi bantuan apa semua. Jadi berbanding pada PKS yang ada ni, mereka kena tonjolkan diri. Itu yang keperluannya, sebab kerajaan perlukan maklumat. Kerajaan perlukan, dan kita menyuruh PKS ni untuk berdaftar dengan kerajaan Malaysia melalui agensi-agensi yang sepatutnya. SME, Tekun, untuk bukan sekadar mendapatkan pinjaman. Macam MARA, dia bukan sekadar memberi pinjaman, tapi dia memberi maklumat-maklumat terbaru supaya PKS ni dapat maklumat yang tepat. Dan bagaimana kaedah dan cara untuk kita mengembangkan perniagaan tersebut dengan mengikut peredaran zaman sekarang ni. Ini yang kita nak kata, contohnya pertanian. Sekarang pun dah ada dah. Kita contohnya di Kelantan, kita ada perusahaan ladang gaharu beratus ekar. Ini pun antara dulunya gaharu ni orang sambil lewa je. Ada yang scam, kita dapat tahu. Tapi bila perusahaan tu betul, jadi kerajaan kena ambil cakna dan bantu perusahaan tersebut. Tidak boleh, maknanya kena tapis dan inilah. Ini pun antara birokrasi sebenarnya. Kita nak ceritanya memang susahlah. Kerajaan kena ada kerjasama di antara PKS sendiri. Itu paling penting lah. Yang sudah pasti libat urus antara pihak kementerian, agensi dan juga pihak pengusaha itu sendiri adalah diperlukan dalam kita merealisasikan hasrat membantu memulihkan PKS. Apa-apa pun, walaupun cabaran yang dihadapi itu, PKS tidak boleh sentiasa lena ataupun sentiasa terduduk dalam perihal kita mendepani pandemik COVID-19, kerana kita perlu sentiasa bergerak ke hadapan dalam merealisasikan aspirasi perniagaan. Terima kasih kepada Cikgu Izzat. Kita melihatkan kepada bajet 2022 ini adalah pasca PKS, memberikan gambaran kepada kerajaan dan juga usaha kerajaan untuk membantu PKS secara keseluruhannya. Apa yang penting, kata kunci ialah kena kreatif. Kalau satu tak boleh, pindah ke tempat yang lain pula. Okey, terima kasih kepada Cikgu Izzat Johari, Ikon BMF Malaysia.